Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Diana Nawar Ibrahim dalam Siasat Seminggu. Bertemakan pendekatan air secara kolektif, Persidangan dan Pameran Air Asia Pasifik kedua 2011 APRWC di Hotel Grand Dorset Subang selama 3 hari bermula 15 Mac lepas berlangsung dengan jayanya. Untuk itu, Siasat Seminggu mempunyai laporannya. Persidangan yang dianjurkan oleh Persatuan Air Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, SWAN, itu dihadiri 26 penceramah dari Malaysia, Australia, Amerika Syarikat, Belanda, Jepun, Singapura, Denmark, Indonesia dan Kemboja. Presiden SWAN Tan Sri Rozali Ismail berkata persidangan itu bertujuan memastikan bekalan air berterusan bagi pembangunan generasi masa depan. Katanya lagi, ia juga merupakan kesinambungan kepada percambahan idea yang dicapai ketika APRWC 2008 pertama dan Forum Air Sedunia kelima di Istanbul pada 2009. Rozali melalui ucapannya berkata persidangan kali ini memberi penekanan terhadap penyelesaian ke arah penggunaan air secara efisien dan penubuhan polisi baru bagi memastikan pembekalan air dapat diteruskan. Malaysia understand how water affect the livelihood of many. We believe that water support development of the nation and is the key out of poverty for the communities and nation. Therefore, managing water, wastewater environment is an integral part of sustainable development. Unfortunately for us, as Malaysia progress and become more modern as well as sophisticated, urbanization has turned into a perfect storm of condition to bring about a potential water crisis. Dramatic population growth in Kuala Lumpur will need an upgraded system of water and wastewater management and effective instrument to cater for increased population. We are proud that Malaysia has successfully avoided a major water crisis through pragmatic government policies, vibrant water industry, and most importantly, we are blessed with abundant water supply. But the crucial thing is to determine how to sustain this good fortune. Sementara itu, di dalam sidang media selepas pelancaran Persidangan dan Pameran Air Pasifik, Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Peter Chin Fah Kui berkata subsidi ke atas pelbagai barangan seperti air perlu ditujukan kepada golongan rakyat yang benar-benar memerlukan. Definitely, as far as subsidies is concerned, in a country like ours, where we are transitioning from a low level of development to a more developed country, that is 2020, that's what PM is talking about, high income economy. We cannot do away with subsidies just like that. But our subsidies cannot be for everybody. The subsidies must be targeted at those who need these subsidies. That we need to target those groups that are in need of our assistance in terms of subsidy, so that they will not feel the higher end of the tariffs. All right. So this is something that I think we should all accept the concept of subsidies must be for targeted groups and not for everybody. Kehadiran Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional kedua di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor telah meniup semangat baru dalam kebangkitan gerakan mahasiswa. Ikuti laporannya. Tahun 70-an atau akhir 60-an 70-an kita ungkapkan mahasiswa itu sebagai suara denyut nadi majoriti rakyat. Conscience, dhamir, majority. Conscience of the majority. Kita ada merasakan bertanggungjawab
menyuarakan hasrat majoriti, memahami kepincangan masyarakat yang ada. Maka generasi muda dan mahasiswa dikaitkan dengan idealisme, perjuangan murni, bukan mau diheret supaya diperkotak-katikkan dalam politik kepartian atau sentimen kaum, tetapi diheret untuk mengangkat martabat bangsa, umat ke satu mercu yang lebih murni. Ini disebut cita-cita atau idealisme. Beliau yang ketika itu berucap kepada 300 wakil persatuan mahasiswa dari seluruh negara menegaskan keperluan menghidupkan semula obor perjuangan mahasiswa tahun 70-an untuk mempertahankan hak penduduk miskin dan mereka yang teranaya serta menolak politik perkauman. Yang kita tolak penjajahan, kita bantah penjajahan kerana dikaitkan dengan kezaliman, memperbudakkan rakyat, memperbodohkan rakyat, memperhambakan rakyat dalam pelbagai bentuk. Tapi kalau kita merdeka, nak fikir tak boleh, nak bergiat tak boleh, nak adakan media tidak boleh, nak bicara tidak boleh. Kampus menjadi tak obah seperti sekolah rendah atau sekolah menengah. Dah menang dah, nak umumkan tak boleh, lebih teruk pada SPR. Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional kedua yang berlangsung di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dianjurkan kumpulan pro mahasiswa dan solidariti mahasiswa Malaysia mengumpulkan wakil dari 14 institusi pengajian tinggi tempatan bagi membincangkan hala tuju gerakan mahasiswa. Saya nak beritahu mereka, mahasiswa bukan anak kecil. Sebelum ketemu saya, saudara terdedah dengan maklumat. Saudara menubuhkan kegiatan yang membentuk program dan strategi pro mahasiswa sebelum menemui saya. Saudara jayakan Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional yang berjaya sebelum saya sempat bicara. Maknanya jangan kita remehkan keupayaan mahasiswa menentukan masa depan mereka. Keputusan pemilihan pilihan raya kampus yang banyak memihak kepada calon pro mahasiswa baru-baru ini menguatkan desakan supaya kerajaan UMNO memansuhkan Akta Universiti dan kolej yang mengharamkan pembabitutan pelajar dalam politik nasional. Yang berani bersuara, mengkritik baik UMNO, baik keadilan, baik PAS. Tak ada masalahnya dan kita gunding cara baik. Dengan itu, Siasat Seminggu berakhir di sini. Sebelum itu, saksikan sedikit sedutan video bencana alam di Jepun yang berlaku baru-baru ini. Kita jumpa lagi.